المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tahasadu wa la taqata'u wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Artinya, jangan dengki setengah kamu akan setengah yang lain, dan jangan memutuskan silaturrahim, dan jangan memarahi sesama kamu, yakni benci membenci, dan jangan membelakangkan setengah kamu akan setengah yang lain pada ketika berjumpa. Bahkan hendaklah kamu bersaudara, wahai hamba-hamba Allah. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama selama-lamanya kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua, pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab 20, Sifat hati yang keji dan terpuji. Kita berada pada sifat keji yang kedua, iaitu hasad dalam bahasa Arabnya, dengki dalam bahasa Melayunya. Digabung jadi hasad dengki. Kita dah lihat dalam pertemuan yang lepas definisi sifat ini, iaitu bercita-cita. Bercita-cita, mana cita-cita di hati. Sebab kita sedang berbicara tentang sifat hati, maknanya semua ni berlaku di hati. Bercita-cita di hati, ataupun mahu dalam hati juga. Cuma kadang-kadang dia keluar di mulut, kadang-kadang tak dapat nak dibendung dah sifat hasad tu, maka keluar di mulut. Bila tengok orang yang kita dengki itu hilang nikmat daripada dia, ataupun terkena bala, keluar di mulut kita, padan muka. Contoh, orang yang kita dengki, yang kita nak hilang daripada dia nikmat, ataupun dia kena bala, maka keluar di mulut kita perkataan yang mengkeji ataupun mencela. Asalnya dia sifat hati, duduk dalam hati lah. Tapi kadang-kadang bila dah melimpah, membuak-buak sifat keji ni dalam hati, maka boleh terkeluarlah daripada hati kita. Bukan setakat di mulut je, bahkan kadang-kadang boleh dahsyat daripada itu lagi, pergi cari bomoh untuk disantau orang yang kita dengki. Itu dengan perbuatan dah lah. Asalnya sifat hati duduk dalam hati, hasad ni duduk dalam hati, tapi akhirnya hati ni tolak jasad kita, tubuh zahir kita, untuk buat tindakan yang lebih lagi. Kerana sifat dengki yang ada dalam hati, maka berlakulah yang lebih dahsyat lagi, sehingga membunuh. Itu jenayah yang pertama berlaku di bumi. Begitu juga itulah jenayah yang pertama berlaku di alam langit. Di alam ulwi, di alam tinggi, berlaku antara iblis dengan Adam alaihi salam. Saat Adam didengki oleh iblis, maka iblis enggan sujud kepada Adam alaihi salam. Begitulah juga Qabil membunuh Habil, itu jenayah yang berlaku di bumi. Bunuh tu mari kemudian dah perbuatan zahir membunuh adik dia sendiri Habil tu,
adalah natijah daripada sifat yang ada dalam hati dia. Bila mana berlakunya perkahwinan cross pada masa itu. Adik Habil dengan adik Qabil. Adik Qabil lawa, adik Habil kurang lawa. Lawa juga tapi kurang lawa. Pahlawan ni abstrak sebenarnya. Orang ni tengok tak lawa, orang ni tengok lawa. Jadi cross, kahwin cross. Qabil kahwin adik Habil, Habil kahwin adik Qabil. Situ tak puas hati dah. Bila diperintah pula oleh Allah Ta'ala supaya berkorban, maka Habil korban yang baik-baik, Qabil korban yang tak baik. Maka Allah Ta'ala terima daripada orang yang berkorban dengan yang baik-baik. Tambah lagi dengki dia. Akhirnya last sekali bunuh. Tu bunuh tu mari kemudian dah, selepas sifat jahat yang ada di dalam hati manusia. Tu jenayah pertama berlaku di muka bumi ini hasil daripada tolakan dalam hati daripada sifat dengki sesama manusia. Itu ulama sebut di langit pun begitu, di bumi pun begitu. Lepas tu ada di kita sampai ke hari ni tu, penyakit tu Nabi kata kita warisi daripada umat-umat dulu. Daripada dulu, daripada sejarah awal manusia sampailah ke zaman kita hari ni, penyakit ni dok ada lagi. Membarah boleh jadi dalam masyarakat kita. Baik. Jadi dia kata hasad dengki ni ialah bercita-cita, asalnya di hati, supaya hilang nikmat. Nikmat ni dua, sama ada nikmat bangsa dunia ataupun nikmat bangsa agama. Dua-dua. Boleh jadi ada orang minta ataupun suka kalau hilang nikmat pada seseorang itu, nikmat yang berbentuk duniawi. Boleh jadi juga ada orang tu suka hilang pada seseorang yang dia dengki itu adalah nikmat yang berbentuk nikmat ukhrawi, nikmat agama. Nikmat yang Allah Ta'ala jadikan sebagai nikmat ukhrawi bagi seseorang itu. Allah Ta'ala jadikan dia orang baik, orang rajin beribadat. Boleh jadi ada orang juga dengki. Rajin baca Quran, rajin semayang. Kita malas semayang, dengki. Orang duk puji kawan tu, duk angkat kawan tu, kita boleh jadi dengki. Sama-sama asatizah, boleh jadi dengki. Aku ada gelaran doktor, profesor, tapi tak glamour banding dengan ustaz biasa tu. Ustaz tu CJ pun setahu aku tak ada dia. Mengaji you pun tidak, dia hanya lulusan pondok je. Tapi orang bawa pergi merata-rata seluruh Malaysia pergi. Kuliah aku orang tak ramah, kuliah dia orang ramah. Dengki boleh mari juga dalam hal agama. Maka mulalah tohmah dan sebagainya, buat fitnah dan sebagainya lah, buat konten yang kat tu. Boleh jadi tujuan dia untuk apa? Untuk menjatuhkan reputasi seseorang yang didengki. Jadi hilang nikmat tu ada dua. Satu nikmat dunia, satu nikmat yang berbentuk agama. Hilang daripada orang lain, yakni orang yang didengki itulah. Tu kita boleh kenal kalau dia ada dalam diri kita bila ada cita-cita supaya hilang nikmat daripada orang yang kita dengki, ataupun kita bercita-cita supaya orang yang kita dengki tu terkena bala. Tu kalau kita ada perasaan tu, itu adalah sifat dengki. Cepat-cepat cari obat. Apa ulama kata payah nak buang sifat ni. Bukan senang, bukan mudah untuk kita cabut buang sifat ni. Sebab tu kena ngaji biar tahu. Biar tahu melalui ilmu dulu. Apa hukum sifat hasad ni? Haram. Dosa besar. Bukan setakat haram, dosa besar pula. Dia ada haram, dosa kecil. Perbuatan melihat lelaki ajnabi ataupun perempuan ajnabi, silang. Lelaki ajnabi tengok perempuan ajnabi, atau perempuan ajnabi tengok lelaki ajnabi. Contoh,
perbuatan tersebut haram, tapi tidak dosa besar. Yang ni hasad ni haram, dosa besar. Maknanya parah kalau ada di kita sifat hasad ni. Baik. Kemudian saya nak sebut tuan-tuan, perasaan ni, perasaan cita-cita dalam hati ni supaya hilang nikmat, sama ada nikmat dunia ataupun nikmat agama daripada orang yang kita hasad ni, dia ada lagi yang berbentuk supaya kita tak keliru. Sebab dia nak suruh hilang juga dalam hati kita, nak suruh hilang juga nikmat pada seseorang tu. Tapi boleh jadi kita nak hilang nikmat daripada seseorang itu bila mana kita tengok orang tu daripada asalnya baik, tiba-tiba jadi tak baik dengan sebab nikmat. Tu dia ada juga gitu. Yang tu dia tak panggil hasad. Yang tu dia panggil ghairah, dipanggil. Ataupun ghirah. Ghirah ni kita panggil cemburu, dia panggil. Cemburu. Tu asal cemburu. Cemburu ni asalnya ialah bila tengok orang buat sesuatu dosa dan maksiat. Tu sepatutnya kita cemburu. Cemburu dengan orang rumah kita bila tengok orang rumah kita buat sesuatu perkara langgar perintah Tuhan. Tu kena cemburu. Dia ada lelaki lain, memang patut kena cemburu. Tapi tak semestinya dia ada lelaki lain kita kena cemburu. Dia keluar rumah seksi pun kena cemburulah. Tu cemburu. Cemburu agama, cemburu dalam masyarakat kita ni yang ada lelaki lain ataupun ada perempuan lain je main kayu tiga, cemburu. Tapi kalau bini dia keluar daripada rumah tak pakai tudung pun tak ada apa dia, tu tak kena cemburu itu. Cemburu ni bila tengok seseorang itu melakukan dosa dan maksiat, maka kita cemburu pada orang tu supaya apa? Dia patah balik kepada ajaran agama. Jadi dalam hati kita kadang-kadang bila tengok seseorang, contoh asalnya Zaid ni orang kaki masjid sebelum tak ada mutu, tapi bila dah boleh mutu sebutir pada dia tak mari masjid dah. Duk pergi mana? Ride pula ke mana? Genting. Tiap-tiap hujung minggu genting. Apa kita pun tahu rupa-rupanya bukan setakat pergi gentingnya buat benda yang tak elok. Maka pada masa tu kita bercita-cita supaya apa? Tuhan tarik bagi hilanglah mutu dia. Tu kita bercita-cita dalam hati tu supaya hilang nikmat yang ada di dia. Tapi bukan kerana kita nak nikmat tu semata-mata hilang daripada dia, tak. Tapi sebab kerana alat yang ada pada dia, nikmat yang ada pada dia tu sudah bawa dia jauh daripada Allah. Tu tak apa. Lepas tu kena perhati betul-betul dalam hati kalau ada. Duk pecahan mana? Kalau pecahan hasad betul, cita-cita pada orang yang diberi nikmat. Orang yang diberi nikmat tu tak ada buat apa pun dengan nikmat tu pada perkara maksiat dan dosa. Molek-molek dia duduk meniaga sama-sama dengan kita. Kita buka restoran, dia pun buka restoran. Tengok dia laku meniaga, kita pula jadi tak ramai orang contohnya. Biasanya orang yang terkesan ni orang yang dah meniaga lama. Yang meniaga baru tak apa kalau dia tak laku pun sebab dia baru meniaga. Tapi orang yang dah meniaga lama ni, dulu orang duk mari kedai dia, tiba-tiba tak ramai orang mari kedai dia sebab ada seorang lagi buka kedai tepi tu meniaga benda sama. Kita pun mula datang rasa keinginan, cita-cita supaya apa? Supaya biar terkena orang yang pergi situ makan ke apa ke, ada lipah, ada itu, ada ini. Apatah lagi kalau kita pergi buat sendiri, tu memang jahat kita lah.
Bukan hasad dah tu apa? Bukan setakat hasad duduk dalam hati dah tu, keluar di perbuatan dah. Tu yang tuan-tuan tengok dalam cerita, dalam drama tu ada kan gitu. Tu bukan setakat hasad tu duduk dalam hati dah, keluar di perbuatan dah, di tangan, di kaki dah. Di kepala duk mikir dah. Tu orang susah orang hasad ni sebenarnya. Tu kadang-kadang antara orang meniaga jadi gitu. Tapi itu kadang-kadang berlaku pada orang meniaga yang apa? Yang bukan semua orang meniaga benda sama. Kalau dalam pasar lain pula. Dalam pasar kan dia ada bahagian. Ni bahagian daging. Semua orang meniaga daging. Sini bahagian apa? Sayur. Semua orang meniaga sayur. Tu lain pula cerita dia. Ni kita dengan dia ya. Kita meniaga benda ni, dia meniaga benda ni. Apatah lagi pula, kita ada gelaran chef, master chef Malaysia kita. Bila dia buka tak laku tempat kita. Aku master chef menang. Tak laku aku meniaga. Dia ni entah belajar daripada mana. Kita pun mula bersangka jahat dengan dia. Banyak benda masuk. Bersangka jahat dan sebagainya lagi dah masuk dalam hati kita. Cuma nak sebutnya, andai orang tersebut tak ada buat dosa maksiat apa dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada dia, kita nak hilang nikmat tu daripada dia juga, maka itu hasad dipanggil. Adapun orang yang menggunakan nikmat pada perkara maksiat dan dosa, asalnya dia molek-molek duduk buat taat dan pada Allah Ta'ala, tiba-tiba mari nikmat daripada Allah Ta'ala, dia jadi orang makin jauh, bahkan jatuh pada dosa maksiat. Kita nak hilang nikmat daripada dia tu bukan semata-mata nak suruh hilang nikmat, sebab kita nampak nikmat tu dah jadi alat pada dia untuk dia jadi makin jauh kepada Allah. Yang tu dipanggil ghirah, dipanggil. Yang tu dipanggil hasad. Apa itu dipanggil cemburu. Cemburu. Satu lagi. Kalau kita ada cita-cita dalam hati untuk dapat nikmat yang sama dengan orang yang diberi, ataupun dengan orang yang ada diberi nikmat oleh Allah Ta'ala tersebut, tanpa ada dalam hati kita supaya Allah Ta'ala hilangkan, kurangkan daripada dia, diturunkan bala pada dia, yang tu dia panggil ghibtah. Lain-lain tu. Maknanya nak kena-kena tilik dalam hati kalau ada perasaan macam tu. Tak puas hati aku dengan fulan bin fulan ni. Tak puas hati tu cara macam mana? Kalau tak puas hati tu dengan sebab dia duduk dalam taat, duduk dalam dalam kebaikan, kita yang duduk berasa nak suruh hilang nikmat, tu kita kena berubat diri kita. Kita ada penyakit tu. Kita ada penyakit hasad. Ni sini cerita bab hasad je. Boleh jadi di tempat lain lah dia cerita bab ghibtah secara lebih terperinci. Cuma nak sebut situ definisi biar boleh beza bila mari dalam hati kita. Baik. Lalu dia bawa datang kepada kita sabda Nabi yang pertama. Ada bersabda, dia kata Nabi SAW ada bersabda, la tahasadu wa la taqata'u wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Artinya, jangan dengki setengah kamu akan setengah yang lain. Maksud dia sini, jangan dengki mendengki. Gitu. Bahasa mudah itu. Jangan dengki mendengki. Dan jangan memutuskan silaturrahim. Ija rahim tak ada ia. Ni rahim jadi sifat rahim pula. Ni rahim rahim ibu, yang menghubungkan antara kita dengan orang tersebut. Dan jangan memutuskan silaturrahim. Ni dia panggil ataf lazim alal malzum, dia panggil ataf lazim alal malzum. Apa maksud dia? Lazim orang yang ada hasad, lazim orang yang ada dengki, dia akan putus hubungan silaturrahim. Adik-beradik, kalau ada hasad sama-sama adik-beradik, putus silaturrahim.
Padahal kita daripada rahim yang sama dengan dia. Mak yang sama, ayah yang sama. Tapi bila mari dengki ni, putus silaturrahim. Yang ini dia panggil ataf lazim alal malzum. Lazim ada dengki, putus silaturrahim. Gitu. Kemudian Nabi kata, wala tabaghadu, dan jangan kamu saling benci membenci. Wala tadabaru, dan jangan kamu membelakangkan setengah kamu akan setengah yang lain. Jangan membelakangi gitu. Bahkan membelakangi. Ini pun ataf lazim alal mazum. Oleh lazim orang yang benci, maka dia akan paling muka. Bila dah kita benci, kita marah pada fulan, apatah lagi siapa bergaduh, jawab dia tak nak tengok muka orang tu. Tada baru tu. Pakat bagi punggung dia panggil. Pakat bagi belakang. Asal selisih si fulan dengan si fulan, Zaid dengan Umar, jawab dia Zaid yu'radu hadha, yang ni pun fa yu'radu hadha. Tu Nabi sebut dah tu. La yahillu li muslimin, tak halal, maknanya haram bagi seorang muslim ayyah jura akhahu, bergaduh dengan kawan dia, dengan saudara seagama muslim juga, sehingga dia berpaling muka, bertemu antara dua tu, yang ni fa yu'radu hadha, yang ni wa yu'radu hadha, yang ni paling ke arah ni, yang ni paling ke arah ni. Tak halal kata Nabi lebih daripada 3 hari. Tu agama tak ajar kita apa? Tak ajar kita bergaduh. Dalam agama ni bab politik bergaduh. Sekarang ni tak tahu, dalam TikTok tu ada bergaduh nak pasang bendera, ada keluar dah dalam TikTok. Nak pilihan raya ni lebih lagi lah bergaduh, ada yang bersungguh-sungguh bergaduh. Macam apa? Macam confirm sungguh parti kita ni ahli syurga dah gitu. Saya ingat antara pesanan masa baca kitab dengan Fadilatul Ustaz Hadri Al-Bindani. Dia kata antara pesanan dia kata politik ni dah jadi patung berhala dah dalam diri umat Islam. Itu antara yang dia sebut. Politik ni kadang-kadang dah jadi patung berhala dalam diri kita. Bila kita berkiblat pada dia, saudara seagama pun kita sanggup buat dahsyat. Padahal saudara seagama fitnah. Saudara seagama dia tak tinggal semayang apa, dia semayang molek-molek, kita kata kafir dah pada dia. Dia jadi dahsyat gitu kadang-kadang. Dulu lebih lagi cerita politik lah dah. Mana tadi? Nak cerita ni. Tu yang bergaduh. Bila bergaduh, olehnya lazim dan malzum dia ialah orang tu akan berpaling muka. Sebagaimana orang hasad akan putus silaturrahim. Sedangkan menghubung silaturrahim adalah petua panjang umur. Tuan-tuan nak panjang umur kan? Kau tak nak panjang umur? Tanya orang tua umur 80. Berarti nak apa lagi dalam hidup ni? Nak panjang umur. Padahal gigi pun tak ada dah. Nak makan apa pun tak boleh dah. Ataupun sakit duduk atas telantar, atas kursi, atas tilam dah. Tapi tanya dia nak apa? Nak panjang umur. Buat doa selamat ni untuk apa ni? Untuk minta doa Ustaz panjang umur. Siapa nak jaga pun tak tahu dah. Anak pun tak nak jaga dah. Anak tengok pun bila lah ayah nak mati ni. Susahnya kita orang duk berulang-alik, bergilir-gilir nak jaga ayah. Tapi tak nak panjang umur. Ni tengok Nabi bagi petua panjang umur. Nabi kata man ahabba, siapa-siapa yang suka ayyubsata lahu fi rizqih, rezeki dia Allah Taala bagi lapang. Kemudian wa an yumsa'alahu fi atharih, dan Allah Taala panjangkan ajal dia. Atharih itu fi ajalih, pada ajal dia. Maka Nabi kata falyasil rahimah, maka hubungkan silaturrahim. Jangan duk putus silaturrahim.
Kita adik-beradik, sepupu, sepapak, mak saudara, pak saudara, tu rahim satu tu penghubung kita. Ayah kita, tok kita, atas lagi moyang kita tu, hubung belaka tu. Yang menghubungkan rahim orang ni, rahim orang ni, rahim orang ni. Tu jangan putuskan. Hubungkan dia. Salah satu daripada jalan untuk dipanjangkan usia. Cuma ulama usul bahas pula. Panjang usia sini maksudnya dalam apa? Dalam ajal yang muallaq. Dalam ajal yang muallaq ataupun dalam qada yang muallaq, dalam ketentuan Allah Taala yang dikait. Gitu. Dikait. Maknanya yang mubram dah ada dah di sisi Allah Taala. Orang ni akan mati contoh usia 70. Yang tu mubram tetap dah. Tak boleh nak ubah dah yang tu. Tapi ada juga di sisi Allah Ta'ala yang mu'allaq. 70 kalau dia tak hubung silaturrahim. Kalau dia hubung silaturrahim, gi 75. Itu dipanggil mu'allaq, dipanggil. Bila dah siapa yang mubram, yang 75, marilah sebab-sebab tertentu kita pun terlupa nak hubung silaturrahim dah ataupun mula bergaduh dah pada masa tu dengan dengan orang yang ada hubungan rahim dengan kita. Tu jadi sebab Allah Taala nak berhentikan setakat tu je kita. Tu muallaq dipanggil. Tu tuan-tuan mengaji dalam qada mubram muallaq lah. Cuma nak sebut sini ya. Kelebihan menghubungkan silaturrahim. Baik. Lepas tu Nabi tutup hadis tu, Nabi kata wa kunu ibadallahi ikhwana. Tengok Nabi kata, dan jadilah oleh kamu, gitu. Hendaklah kamu, dia terjemah, bersaudara wahai hamba-hamba Allah. Ikhwana ni maknanya ibarat adik-beradik. Jadilah kamu di antara sesama muslim itu ibarat adik-beradik, saudara seagama dipanggil. Ada saudara senasab, ada saudara seagama, ada yang menjadikan kita ni saudara dengan sebab nasab keturunan. Ada yang menjadikan kita saudara dengan sebab agama. So kita sama-sama kita ni adalah yang menghubungkan kita adalah agama. Yang ni yang Nabi kata jadi macam adik-beradik. Tapi gitulah kita tengok dunia dalam masyarakat kita hari ni, bukan setakat yang seagama saja, yang jauh, yang adik-beradik pun kadang-kadang bergaduh. Baik. Punca dia kerana hasad salah satu daripadanya. Baik. Orang yang hasad ni sebenarnya letih. Jiwa dia letih. Orang yang hasad ni satu, dia kena tahu kalau kita ada hasad. Satu, kita kena tahu kita orang yang berdosa besar. Cukup dah sebenarnya untuk kita berhenti daripada hasad. Bila kita tahu ada hasad dengki dalam diri kita, kita adalah orang yang sedang melakukan dosa besar. Satu. Yang kedua, kita tahu amalan yang kita buat habis. Hadis depan. Hasad makan pahala kebajikan. Bila Nabi sebut hasad ni makan pahala kebajikan, maknanya kebajikan yang dah kabul. Kebajikan yang kita buat ni, ada yang kabul, ada yang tak kabul. Syarat nak kabul amal yang kita buat, satu, mesti akidah betul. Yang kedua, fiqh mengesahkan ibadat kita betul, sah. Kemudian tasawuf pula mengesahkan amal ibadat yang kita buat tadi ikhlas kerana Allah Ta'ala. Kabul di sisi Allah. Amal ibadat, pahala yang kita dapat tu daripada amal ibadat yang kabul tu dah. Dah lah amal ibadat tu dah kabul dah di sisi Allah Ta'ala. Tiba-tiba ada hasad, sebab ada hasad dalam diri kita, makan pahala tu. Makan pahala kebajikan yang dah kabul di sisi Allah Ta'ala. Kita ni nak boleh ke kabul tu pun ibadat kita kadang-kadang ikhlas tu boleh kita pertikai sendiri. Aku ni ikhlas ke tidak tadi semaya?
Kita sendiri boleh tahu saat kita bagi derma, saat kita sembahyang sunat, saat kita baca Quran, saat kita duduk berzikir dan sebagainya. Kita tahu kita ni ikhlas atau tak ikhlas. Kita mengaji bab ikhlas, kita tahulah, oh tak ikhlas benar-benarnya lagi. Zahir nampak duk buat taat, dalam hati mengharapkan pujian, mengharapkan itu ini daripada makhluk. So akidah kita walaupun betul, fiqh kata sah, tasawuf mengatakan tak kabul amalan ni sebab riya. Kalau amalan tak kabul, kita tak ada pahala. Ni amalan yang dah kabul pun boleh berlaku lagi. Hapus pahala sebab apa? Hasad. Sebab tu saya kata, sangat-sangat rugi orang hasad ni. Apatah lagi orang hasad ni, kalau tak betul dia akidah, maknanya dia tak redha dengan qada Tuhan. Tu hasad. Dia tak puas hati dengan orang. Orang tu dapat apa? Susunan daripada Allah Ta'ala yang orang tu dapat. Yang ada di kita, susunan yang Allah Ta'ala susun juga. So orang ni terima susunan Allah, kita terima susunan Allah. Yang kita tak puas hati tu sebab apa? Kita tak puas hati sebenarnya bukan dengan dia, dengan qada Allah Ta'ala. Beriman tak dengan qada dan qadar? Kata beriman. Ya ke berimannya? Tu i'tiqad. Bukan main-main i'tiqad ni. Kepercayaan putus dalam hati kita. Tu nama akidah. Akidah ikat simpul mati dalam hati. Qada ketentuan Allah Ta'ala. Apa antara yang diqada oleh Allah Ta'ala? Ketika duduk dalam perut lagi, rezeki. Rezeki itulah yang kita nampak nikmatnya. Allah Ta'ala bagi pada orang ni, bagi pada orang ni, bagi pada orang ni. Tu rezeki ketika duduk mana? Duduk dalam rahim lagi. Susunan Allah Ta'ala tu. Bila mari kita ke dunia ni, tengok orang ni boleh lebih, kita mari rasa dengki. Cita-cita supaya orang ni kena bala, hilang nikmat daripada dia. Kita tak puas hati dengan qada Allah Ta'ala sebenarnya. Tu. I'tiqad kita tu betul, benar ataupun tak benar tu dengan Allah Ta'ala. Tu kata bahaya. Sebab kata dosa besar satu. Pahala amal kebajikan kita habis. Lepas tu kita duduk dalam keadaan sakit hati dengan manusia. Penat duduk gitu. Cuba kita duduk dalam keadaan berlapang dengan qada. Bermesra dengan qada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah Allah Ta'ala susun siap dah. Ni tempat engkau cari rezeki di sini. Ni tempat dia cari rezeki di sini. Ini habuan engkau, ini habuan dia. Lapang dada. Tapi tak boleh. Sebab tak mengaji. Tak mengaji akidah. Sebab nampak akidah tak penting mana. Jadi tak boleh terima qada dan qadar Allah Ta'ala. Kata beriman dengan rukun iman yang 6. Rukun iman yang 6 ni tuan-tuan mengaji dalam Usuluddin, rukun hakiki. Rukun hakiki ni maksud dia apa? Rukun hakiki ni tak ada satu tak beriman. Dia tak serupa rukun Islam. Rukun Islam, rukun urfi. Rukun Islam ni dia bukan rukun hakiki. Sebab tu ada orang yang dalam keadaan diri dia yang tak mampu, maka dia tak puasa. Dia tak pergi haji, dia meninggal dalam keadaan dia tak puasa, tapi dia bayar fidyah lah contohnya, ataupun dia tak sempat pergi haji dan sebagainya. Maka adakah dengan sebab dia tak buat salah satu daripada rukun Islam, dia terkeluar daripada Islam? Tak. Rukun iman tak, tuan-tuan tak percaya salah satu daripada rukun iman. Tak percaya pada Allah sementelah lah. Tak percaya pada Nabi, pada Rasul, tak percaya pada kitab, pada kiamat, pada dan sebagainya lah. Qada dan qadar salah satu daripadanya. Tak beriman. Bukan benar main-main iman ni. Tu kena betul balik iman. Mengaji Usuluddin pula. Cari ustaz mengajar Usuluddin. Mengaji Usuluddin. Biar clear. Biar clear. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Kita jalanan kita. Dia jalanan dia. Yang Allah Ta'ala dah tentukan dah. Kenapa kita tak nak puas hati dengan orang ni, dengan orang ni, dengan orang ni pula? Sampai tahap kita nak suruh hilang nikmat daripada dia. Sampai minta dengan Allah Ta'ala turun bala pada dia. Tu jahat hati kita. Nak isyak dah. Nak habis ni sifat hasad. Baik. Ada ulama sebut. Punca
marinya sifat ni. Punca. Buang punca ni, tak ada sifat hasad. Dengan harapannya gitu lah. Satu, sifat hasad ni mari sebab takabur. Kita dah buat takabur. Saya sebut contoh tadi. Kita orang ada gelaran. Kita doktor. Kita profesor katakanlah. Yang duk mengajar seorang lagi, tepat dia pula orang ramai, orang pergi mendengar ramai, orang follow pun ramai. Dia ni apa sijil pun tak ada. Tapi punyalah ramai orang pergi. Kita yang ada gelaran itu ini duk mengajar, boleh bilang ngajari. Berapa orang lagi? Maka kita pun mari rasa dengki. Sebab apa tu? Kerana takabur yang ada dalam diri. Sepatutnya akulah orang sanjung. Aku ada gelaran. Aku ada sertifikat. Aku layak diangkat lebih tinggi. Layak di follow, diikut, diambil ilmu. Sebab apa? Aku ahli akademik. Itu takabur dipanggil. Sebab tu kita nak orang tu hilang nikmat daripada dia. Sebab apa? Orang ni tak layak nak bercakap. Apa kelayakan akademik yang ada pada dia sehingga dia boleh diletakkan di depan untuk apa? Untuk mengajar, untuk beri fatwa, bagi hukum dan sebagainya. Kenapa mari gitu? Sebab takabur. Satu, kalau ada di kita kena cabut dua-dua tu. Punca dia takabur, hasad kalau mari. Dua penyakit cukup dah. Habis licin. Bukan benda kecil bab sifat ni. Bab tasawuf ni bukan benda kecil. Orang tak mengaji je berasa tak penting. Orang mengaji tahun lalu, takabur sifat Tuhan. Ambil buh kita tak ada apa. Ambil sifat Tuhan tu. Orang ni tak masuk syurga bersama as-sabiqin al-awwalin. Andai tak taubat. Ada pula hasad di kita. Habis amal. Habis amal yang qabul. Amal kita yang qabul tak banyak dah. Kena beringat gitu. Habis pula amal yang qabul tu dengan sebab hasad. Nak bawa apa menghadap Allah Ta'ala. Semalam sebut dah. Satu jenayah yang tak selesai di dunia. Saya sebut dah contoh semalam. Jenayah apa? Kalau kita pernah buat jenayah dengan anak perempuan orang. Kita bawa anak perempuan orang. Orang ni bila dia ada anak perempuan, dia jaga maruah anak perempuan dia. Dia jaga maruah diri dia, dia jaga maruah anak perempuan dia. Tiba-tiba kita pergi bawa anak perempuan dia, bukan setakat bawa, kita sentuh, kita pegang, bahkan lebih daripada tu kadang-kadang berlaku. Contoh ni. Maka dosa yang kita buat saat kita sedar tu dosa, tak cukup dengan taubat, tak cukup dengan kita minta maaf dengan perempuan. Dengan siapa lagi kita kena minta maaf? Dengan wali dia. Sebab wali dia tak pernah ajar anak dia jadi gitu. Anak dia diperlakukan gitu. So kita kena minta maaf dengan wali dia, dengan ayah dia ataupun dengan adik-beradik dia. Kalau ada adik-beradik dia. Kalau ada ayah dia, dengan ayah dia kita kena pergi temu. Tapi nak pergi temu boleh jadi mudarat lagi besar. Ayah mana nak dengar cerita tu? Kita jadi ayah belakang ni. Boleh tahu kalau orang ambil buat main anak kita, nak tak kita terima orang mari minta maaf lah. Saya ni pernah buat gini pada anak tuan. Jawab dia mudarat lagi besar kena. Maka yang ni agama tak suruh kita temu. Lepas tu nak temu mana ni dengan wali dia ni? Pada mahsyar. Ni agama sebut ni. Dalam kitab sebut ni. Mana nak selesai kes ni di mahsyar. Maka kata ulama, macam mana nak selesai ni kes ni tak selamat ni. Tak cukup dengan taubat, minta maaf dengan perempuan, tak cukup. Wali dia tak tahu tu, minta maaf dengan wali dia. Maka pergi ke mahsyar, dia kata berbekallah dengan ketaatan yang banyak, kerana mungkin ketaatan engkau diambil untuk bagi kepada dia. Pas kita ketaatan malah dah. Mari masjid pun malah dah. Buat ibadat yang wajib pun malah juga. Nak buat yang sunat lagi-lagi malah. Apa benda kita nak bawa? Penyakit tu lagi, penyakit ni lagi, takabur lagi, hasad lagi. Habis licin. Kalau duduk dalam keadaan tak ngaji, tak tahu jalan. Duduk ngaji, Allah, banyak jalan rupanya hapus amal. Hapus pahala. Batu
Bawa diri kita, tengok diri kita lah. Sebab tu saya selalu sebut mengaji untuk tengok diri kita, selamatkan diri kita. Allah Taala tak tanya orang lain. La tazalu qadama 'abdin, tak bergerak kaki anak Adam sehingga ditanya 4 perkara. Tanya tentang orang lain ke? Tak, tanya tentang diri kita. Umurmu habis ke mana? Bukan tanya umur orang tu habis ke mana. Umurmu habis ke mana? Waktu mudamu habis ke mana? Duit yang mu ambil, duit yang mu belanja habis ke mana? Semua tanya tentang apa? Tentang kita. Kita duk sibuk dengan orang. Sampai tak tengok diri. Tu bab muhasabah tu. Tengok diri. Tu tasawuf aja. Maka selamat kita. Baik. Jadi antara puncanya ialah takabur. Yang kedua, antara punca dia ialah seteru. Cerita. Yang kedua, sama sebut ialah antaranya ialah punca daripada seteru. Bergaduh. Tu galik lah. Bila kita bergaduh, A bergaduh dengan B, tak pelik lah kalau B berhasad dengki dengan A. Ataupun A berhasad dengki dengan B. Yang ketiga, bukan kerana apa? Bukan kerana takabur, bukan kerana berseteru, bukan kerana bergaduh kita dengan dia, tidak. Tapi boleh jadi mari juga hasad ni kerana sifat jahat kita. Kerana nafsu jahat kita dah. Bukan sebab takabur. Bukan kerana sebab bergaduh kita dengan dia pun. Tapi sebab perangai jahat kita. Dengki dengan orang belakang. Dengan orang ni kita dengki, orang ni kita dengki. Tak ada kena-mengena pun dengan kita. Kita pun tak bergaduh dengan dia, dia pun tak bergaduh dengan kita. Tapi dia dengki juga. Tu kerana perangai jahat yang ada dalam hati kita. Ammarah bisu. Tu nak kena buang. Macam mana nak ubat? Tu kena cari hitak lain pula. Duk di ammarah bisu. Macam mana nak angkat naik kepada lawamah. Macam mana daripada lawamah nak naik kepada atas lagi. Nak duk di mutmainnah, tenang jiwa. Kita panggil bermesra dengan ketentuan Tuhan. Jiwa tenang. Sebab tu kita tengok para ulama, orang-orang ahlillah, arif billah, jiwa tenang. Sehingga terpancar pada wajah dia ketenangan yang ada dalam jiwa dia. Itu benda-benda asbab ataupun punca yang disebut oleh para ulama berlakunya hasad. Baik. Saya baca ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Ni dah sebut dah tadi. Hasad ni makan pahala kebajikan sebagaimana api makan kayu. Maka pengarang pun tutup bab ni, dia kata, selamatkan kami ya Allah dari sifat-sifat yang tercela ini. Ni dipanggil doa daripada pengarang. Sebab bahayanya sifat ni kalau kita tahu. Sebab apa? Habis amal ibadat. Habis dulu situ. Akan datang kita tengok sifat keji yang ketiga, iaitu marah ataupun ghadab. Wallahu a'lam wa ilmuhu.